Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan Cikgu Jaina dari SMK Ranau, Sabah. Hari ini Cikgu akan kongsikan format baru KSSM SPM 2021 Bahasa Melayu Kertas 1 bahagian E. Sebelum belajar menulis karangan, kita tengok dahulu apakah panduan sebelum menjawab soalan. Panduan sebelum menjawab soalan, pelajar hendaklah membaca soalan sebelum menjawab, pahami kehendak soalan, teliti bahan rangsangan yang diberi, baca dan teliti maklumat yang terdapat dalam bahan yang diberi, cari kata kunci atau fokus maklumat dalam setiap bahan kerana arahan soalan sangat umum. Contoh kata kunci atau fokus seperti usaha, kepentingan, faedah, langkah, tanggungjawab, dan sebagainya. Semua kata kunci ini tidak dinyatakan dalam bahan, pelajar kena pikir sendiri. Pendek kata, soalan bahagian ini lebih kepada kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. Panduan seterusnya, sekiranya 3 bahan diberikan, maka pelajar hendaklah mencari kata kunci dalam bahan tersebut. Apabila sudah mendapat kata kunci dalam setiap bahan, pelajar sudah boleh menulis karangan seperti biasa. Untuk memudahkan pemahaman pelajar, cikgu berikan satu contoh karangan. Kalau kita lihat di sini, terdapat 3 bahan rangsangan yang diberi. Oke, kita tengok sekarang arahan soalan. Ketiga 3 bahan mempunyai tema yang sama, yaitu membaca. Oke, soalan. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Uraikan pendapat Anda tentang amalan membaca. Tajuk umum. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 sehingga 200 kata perkataan. Untuk memudahkan pemahaman pelajar, kita rujuk bahan 1. Dalam bahan 1, dalam bentuk pantun. Untuk mendapatkan kata kunci dalam pantun tersebut, pelajar hendaklah membaca pantun dan menafsir sendiri maksud tersirat pantun tersebut. Dan berdasarkan contoh yang cikgu bagi, pantun ini sesuai untuk faedah ataupun kebaikan membaca. Seterusnya bahan 2. Bahan 2 dalam bentuk petikan. Untuk mendapatkan kata kunci, pelajar hendaklah membaca petikan ini dan menafsir sendiri apakah kata kunci yang sesuai berkaitan dengan amalan membaca. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi, petikan ini sesuai untuk usaha membaca. Berdasarkan bahan 3, bahan 3 lebih kepada gambar. Jadi pelajar boleh mentafsir maklumat yang ada dalam gambar. Dan contoh yang cikgu bagi, gambar ini sesuai untuk jenis bahan bacaan. Terpulang pada pelajar bagaimana cara untuk menghurai nanti dalam bahagian perenggan isi. Apabila pelajar sudah selesai mentafsir dan mendapat kata kunci bagi ketiga-tiga bahan tersebut, pelajar bolehlah menulis karangan seperti biasa. Sudah semestinya ada perenggan pendahuluan berkaitan amalan membaca. Isi perenggan pertama bahan 1 faedah membaca, perenggan kedua bahan 2 usaha membaca, perenggan ketiga bahan 3 jenis bahan bacaan, dan penutup dan kesimpulan yang sesuai.
Itu sahaja perkongsian daripada cikgu pada hari ini. Semoga pelajar tingkatan 4 yaitu calon SPM pada tahun hadapan mendapat sedikit ilmu untuk menjawab soalan kertas satu bahagian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.